So saya nak mula dengan data asas daripada awal-awal tuan-tuan. Untuk menjawab persoalan-persoalan yang mereka cakap tadi. So kita go back from the beginning. Masa PRU 14 ini adalah kedudukan kursi parlimen semasa PRU 14, 9 Mei 2018. So pada ketika itu UMNO telah UMNO dapat 54 kursi. Sebelum itu kita ada 80, tak salah saya 87 ke 88 kursi. So kita telah hilang dalam 30 kursi. Kebanyakannya adalah kawasan-kawasan Felda tuan-tuan. Apa yang berlaku ialah PH telah masuk kawasan Felda yang dia janji macam-macam nak hapuskan hutang dan sebagainya. So oleh sebab itu 30 kawasan Felda telah kita hilang. Dan yang lain-lainnya ini parti-parti komponen kita dulu, dan kita telah mendapat 80 kursi. Bebas ni tak salah saya Seri Aman ke Lubuk Hantu, Seri Aman di Sarawak, dan PAS telah mendapat 18 kursi. So total di balance ini ada 99 kursi, dan PH pada ketika itu didahului oleh DAP dapat 42 kursi, PKR 47, di DAP kawasan-kawasan Cina lah 95, lebih daripada 95% daripada kaum Cina telah mengundi DAP atau PH pada ketika itu, PH lah. Dan PKR 47 kursi, mostly kawasan-kawasan campuran dan kawasan bandar. Dan PPBM asalnya telah menang 13 kursi, PAN 11. Ini data semua orang tahu, saya just nak review balik lah. So mereka ada 113 kursi, campur warisan di Sabah 8, dan ada bebas 1 Batu. Batu PKR Tian Chua tak boleh tanding, so dia tanding orang lain tanding, dapatlah 2 kursi, dan satu lagi di Julau di Sarawak, so dapat 2 menyokong PKR. So mereka telah membentuk kerajaan dengan 123 kursi. So apa yang jadi selepas itu, pada Mei dan Jun 2018 BN telah berpecah. So bila BN telah berpecah, maka blok pembangkang ini ada setengah pembangkang yang menyokong kerajaan tetapi masih dalam pembangkang. Mereka, inilah dia punya scoreboard dia, ataupun dia punya situasi dia pada ketika itu. So BN ada 57, MCA 1 pada ketika itu, iaitu di Aitam, Datuk Wee Ka Siong punya tempat, MIC ada 2, satu Cameron Highland, satu Tapak. PBB, PRS ada 3 tapi satu keluar, PSB daripada PRS, PIB ambil 1, GBS Sabah, APCO 1, PAS 18, dan bebas yang menyokong PBB 1. So kedudukan apabila BN pecah pun 99-123. Dan selepas PRU 14 berlaku lompat parti tuan-tuan, lompat parti on block, bukanlah kata on block, tapi besar-besaran daripada, quite besar-besaran lah daripada UMNO particularly. Kalau kita lihat dekat sini, UMNO 16 orang keluar parti di sini pada ketika itu, beberapa bulan selepas kita kalah Pilihan Raya, tak salah saya sebulan 2 bulan lepas pemilihan UMNO tahun 2018. 16 orang keluar parti. So BN jatuh daripada 54, daripada berapa tadi, 57 jadi 41, dan 16 ini 15 telah pergi ke PBBM tadi daripada 13 tak pasal-pasal naik jadi 28, dan 1 pergi warisan. Ini di Labuan, Roslan Isli. Dulu dia BN, lepas tu dia lompat keluar UMNO, dia pergi warisan. So balance dia jadi begini, 82 kursi pembangkang dan 140 kursi PH. So sikit lagi pada ketika itu Dr. Mahathir akan mencapai 2/3 majoriti, 140. 2/3 majoriti adalah 148. Sebabnya adalah 16 orang telah lompat parti, terutama daripada UMNO. Pada masa ini memang mereka telah banyak kutuk UMNO lah, cerca caci UMNO dan sebagainya, dan kita pun ialah kita tengok sajalah mereka mengkhianat kita itu. Tapi bila jadi macam ini, masa PRK pula, pilihan raya pilihan kecil antara 2018 ke 2019, masa itu angin telah berubah sebab PH tak tunaikan janji-janji pilihan raya mereka, dan mereka tidak boleh mentadbir tuan-tuan. So banyak masalah
banyak masalah pada ketika itu apabila mereka mentadbir dan rakyat tidak berpuas hati, macam-macam hal lah pada ketika itu. Dan kita telah menang banyak pilihan raya kecil. Kita kalah 1, 2, 3 awal-awal tu di Sungai Kandis, di Balakong dengan di Port Dickson kita tak tanding. Tapi lepas tu kita menang. Dan kita tambah 1 kursi parlimen, iaitu di Tanjung Piai, MCA tambah. Dan Cameron Highland kita menang semula. MIC bagi kursi ni kepada UMNO, kepada Tuan YB Ramli, dan UMNO telah tambah 1 kursi, MCA tambah 2 kursi. So kita tambah net dia 142. Mereka telah hilang 1. Dan apa yang berlaku seterusnya, kadar sokongan kepada mereka semakin kepada PH, makin lama makin teruk. So rakyat tidak suka PH, makin lama makin teruk. Dan ada berlaku krisis dalaman dekat sini. Saya just review ulas mulalah kalau siapa-siapa yang tak ingat tu. So dengan perebutan kuasa antara Dr. Mahathir dengan Anwar Ibrahim, dan sokongan rakyat yang semakin lama makin teruk kepada PH. So bila ini terjadi, Dr. Mahathir pun tak nak bagi pada Anwar, dan dia tahu PPBM ni takkan selamat dalam PH. Kalau mereka buat pilihan raya pada ketika itu pun kalah, sebab rakyat tak sokong mereka, sebab mereka tipu manifesto pilihan raya mereka. Maka PPBM ni lari, dia kianat pula ni, dia jatuhkan kerajaan sendiri. Dia pergi ke sini pula nak menyelamatkan diri atas kepentingan diri mereka. So tambahlah 31, maka mereka telah membentuk kerajaan dengan 114 kursi dan jatuh kerajaan PH pada ketika itu. So ini situasi langkah Sheraton Februari 2020, 1 tahun yang lalu. Ini kursi parlimen dia, 42 BN, PAS 18, 31 BBM, GPS di Sarawak ada 18, PSB campur 1 Sarawak, GBS 3 bebas ada 1. Dan PH pula tinggal 90, PKR 37, sebab PKR ni ex-PKR 10, geng-geng Azmin ni kianat lompat, geng-geng UMNO kianat 15, original 6 saja, 31, warisan 9, ada 1 UMNO lompat UMNO dalam ni. Dan Pejuang 4, geng Mahathir dalam ni, Muda 1, APCO 1 dan Bebas 3. Termasuklah siapa ni Simpan Renggam tu, Mazli di sini. Dan apa yang berlaku baru-baru ini, sebab kajian PN pula, mereka keadaan pentadbiran mereka pun teruk, mereka tidak boleh menangani COVID, makin lama makin teruk, ekonomi semakin jatuh, dan orang kata pelabur pun semakin lari, maka mereka pun hilang lagi, sokongan mereka lagi teruk lagi pula. So mana-mana PPBM pergi ni, situasi dia akan jadi lagi teruk. Saya tak tahulah mereka ni ada apa ni yang kata tuan-tuan, ada apa dia panggil tu, orang Melayu panggil tu, tak ada apalah, ada badi ke apa tak tahulah ya. So mana-mana dia pergi akan jadi teruk keadaan. So bila jadi macam ini, maka UMNO telah 3 orang ahli parlimen UMNO telah menarik balik sokongan, iaitu daripada Gua Musang, daripada Macang dan daripada Padang Rengas. Dan 2 orang telah meninggal, 1 di Gerik dan 1 lagi di di Sabah, dalam PKR. So 5 tiada sokongan dekat sini. So bila jadi macam ini, mereka hilang 107 dan kerajaan PN pun hilanglah majoriti 110. So itu daripada segi cerita awal dia. So apa yang so sekarang kita nak tahu apa akan jadi lepas ni. So apa akan jadi lepas ini, yang ni saya minta tuan-tuan juga, saya tak tahu sama ada tuan-tuan biasa tengok scoreboard ke tidak apa. So saya akan go satu persatu dengan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak nak tengok nombor ini, tak apalah, tuan-tuan boleh tengok cerita lain lah ya. Tapi siapa yang minat boleh stay tune, dan saya akan pergi satu-satu dengan tuan-tuan. Apa akan jadi selepas ini? So untuk tengok apa yang jadi, so lepas itu mereka isytiar darurat, mereka isytiar darurat Januari 2021. So keadaan ni freeze.
So ada satu persoalan ialah yang berlaku yang kita dapat kenyataan-kenyataan daripada pemimpin-pemimpin mereka, mengapa PN dan PH seboleh-bolehnya tidak mahu hadapi pilihan raya walaupun jika wabak COVID reda tahun ini, tuan-tuan. So kita ini adalah persoalan yang kita nak tengok, nak jawab, yang kita akan cuba jawab. So ini adalah scoreboard dia. Apabila kita pergi pilihan raya nanti, sorry. Okey, apabila kita pergi pilihan raya nanti, inilah kedudukan kerusi dia. Iaitu kerajaan tadi kita letak baliklah yang UMNO 3 orang tadi, dengan yang meninggal tu kita buat masuk balik dalam ni. So balance dia, keseimbangannya begini. Okay, so dalam kerajaan ada 113 dan 4 bebas, dan pembangkang ada 105. So total 222 kursi parlimen. Ya. Dan untuk kita lihat, untuk kita cari sebelum kita buat culaan atau sebelum kita buat survey dan sebagainya, so kita kena cari baseline dulu, tuan-tuan. Kalau tidak, kita hanya menembak dalam gelap je lah. Kita tak tahu. Kalau tuan-tuan yang biasa dalam war room atau biasa dalam SPR ke apa, saya dulu dalam kerajaan saya tahulah. Saya pun pernah bekerjasama dengan SPR dulu. So kita tahu macam mana pengiraan-pengiraan ini dibuat. So kita tak boleh main tembak dalam gelap je, buat satu survey lepas tu kata boleh menang, buat satu survey, ini tak boleh. So mula-mula kita kena tengok baseline. So baseline adalah mengikut data yang terkini yang kita ada. Data terkini kita ada ialah 2014. Lepas kita establish baseline, baru kita buat survey untuk tengok tahap sokongan tu naik atau turun berdasarkan baseline tersebut. So apakah baseline-nya? So baseline-nya kita tengok ini, kita kena tengok kawasan-kawasan yang mana sokongannya stabil. Contohnya, tuan-tuan, mungkin tak ada banyak faedah kalau kita pergi tengok kaji kawasan-kawasan kubu kuat macam DAP, macam kawasan Seputih, macam kawasan Damansara, Petaling Jaya, yang mana mereka menang dengan majoriti 100,000 tu, di Seputih Teresa Kok menang berapa. Bukanlah saya nak puji Teresa Kok ke apa, tapi ini hakikat dan realiti. Untuk kita buat tengok keadaan semasa ini, kita kena tengok realitinya bagaimana. So realitinya, kawasan yang sokongan stabil DAP ni ada 42. Saya kira kawasan Cina yang kebanyakannya 38 kawasan Cina, kawasan kubu kuat Cina, dan terutama di kawasan-kawasan bandar. Yang ini, kawasan ini ikut sejarah PRU yang lepas mereka tak kalah dekat sini. 3 PRU lepas mereka menang di sini, 2-3 PRU lepas, PRU 13, PRU 14 dan sebelum tu PRU 12. So kebanyakan daripada kawasan ini mereka telah menang. So kurang-kurangnya 38. So boleh, kalau sesiapa yang kata oh tak apa, ini kita boleh buat balik, so saya nak tengok data dia macam mana lah. Tetapi untuk tujuan analisa, kita, kalau siapa yang kata dia boleh pergi menang Seputih, pergilah bertanding di situ. Saya bukan I'm not being pessimistic, tapi I'm being realistic. Dan PKR pula, daripada 37 kawasan ini, mereka ada dalam 30 lebih juga kawasan-kawasan yang stabil yang mereka dah menang daripada dulu. So kita tengok kawasan pembangkang yang stabil ada 80. Akor ni pun sama, dia lompat parti pun dia menang juga. So saya kata dia stabil lah. So 80 sokongan stabil dekat situ, dan BN ada 82. Sebab sama juga dengan DAP dengan PKR ni, dia ada kubu-kubu kuat dia yang mereka tak pernah kalah. So BN ni pun ada kubu-kubu kuat kita yang kita tak pernah kalah. Kawasan-kawasan ini, 42 kawasan ini yang kita tak pernah kalah daripada dulu sampai sekarang. Masa PRU 14 pun, yang mana sokongan kepada Barisan Nasional yang paling rendah dalam sejarah, tuan-tuan, pada PRU 14 pun kita menang di kawasan-kawasan ini. Dengan situasi pecah undi, Melayu pun kita menang di kawasan ini. So kawasan-kawasan ini, kawasan seperti Pekan, siapa yang Datuk Najib dapat 20,000, 30,000 majoriti ke apa di situ. So saya tak rasa kawasan ini tergugat, bukan
Bukan saya confident ke apa, tapi saya being realistic lah. So siapa-siapa penganalisa yang kata oh ini tak betul, ini kubu kuat ni semua kita boleh ni itu suka hati dia orang lah. Tetapi siapa yang biasa di dalam buat data-data ni kita tahu ini adalah kawasan kubu-kubu kuat UMNO yang mana sokongan yang paling terendah pun kita boleh menang, dan PAS kawasan-kawasan ni terutama di pantai timur iaitu di Kelantan, di Terengganu, macam di Marang. Di Marang tu tempat Tuan Guru Haji Hadi. So saya tak rasa kawasan itu tergugat. So 15 ni di Sabah Sarawak pun sama, GPS, PSB, GBS. Semasa sokongan Barisan Nasional paling rendah dalam sejarah pun mereka boleh kekalkan kawasan-kawasan ini. Mereka ni bertanding di bawah di bawah Barisan Nasional dulu. Kecuali STAR bertanding bebas, tapi mereka ni pun menyokong PBB juga dan sebab itu saya kata balance dia, kita ada 82 kawasan yang sokongan stabil dan mereka ada 80 sokongan yang stabil. So ini kita tahu, ini siapa-siapa, ini bukan rahsia tuan-tuan. So pihak BN pun tahu benda ni, PH pun dia buat kajian, PAS pun dah tahu dan juga PH pun dah tahu. So saya nak cerita pada tuan-tuan, so kita ada transparency data. Of course saya takkan cerita semualah. Ada benda-benda yang saya akan reserve lah. Kita tak boleh bagi tahu semua strategi kita, tak boleh lah tapi benda-benda yang semua penganalisa dah tahu tu saya cerita supaya kita on the same page on certain thing. Okay, sorry lah saya campur-campur sikit bahasa Melayu, bahasa Inggeris sebab saya buat live sendiri kat rumah ni tuan-tuan, bukan di studio mana ada skrip apa benda. Okay, so kita tahu kawasan ini. So untuk kita tengok, untuk pergi PRU kedudukan kerusi menjelang PRU 15, untuk kita tahu, untuk kita dapat feel yang mana sama ada kita boleh menang ke tidak, kita kena tengok kursi-kursi mana yang tergugat. So ini adalah kursi-kursi yang tergugat. So PPBM dalam pihak kerajaan kita ada 31 kursi tergugat. Kursi tergugat ini semua dalam PPBM. Kenapa tuan-tuan? Kerana ini adalah kursi-kursi lompat, kursi-kursi kianat, PPBM original, dan kursi-kursi yang mereka menang dulu sebab pecah undi 3 penjuru. So mereka bernasib baik, mereka telah menang. So dalam PPBM ni ada 6, ex-UMNO ni kursi lompat 15, ex-PKR 10. So persoalannya, adakah mereka boleh dapat balik undi yang mereka dapat atas bendera lain dulu? So dulu mereka bertanding atas PH. So sekarang stop pengundi mereka ini dah lain, dinamik dia dah lain. So sebab itu saya tak setuju dengan pandangan-pandangan yang kata oh dulu mereka ni dapat 26,000 undi, kali ni kalau campur undi kita dengan undi dia, kita dapat puluh-puluh ratus-ratus ribu undi. Ini adalah satu pemikiran yang cetek sebab bila mereka melompat, maka mereka tak akan dapat lagi undi-undi yang mereka dapat di bawah PH dulu. So dinamiknya dah berbeza, itulah hakikatnya So kita tengok ini ada 31 dan bebas kat sini 50-50 satu. Dan PAN juga, kursi PAN daripada Pembangkang. Saya kata kursi PAN kenapa? Sebab kebanyakan kursi PAN ini, satu dia menang sebab pecah undi. Pecah undi antara PAS dengan Barisan Nasional, dia menang. Dan dia menang juga sebab fitnah dan tomahan masa itu teruk sangat kepada Barisan Nasional. So sekarang ni mungkin cerita lain kalau dia bertanding kat situ. Dan Pejuang dengan Muda ni pun ex-PPBM. So kawasan ini pun tergugat di sini. Macam Muda di Muar sekarang, kalau Syed Saddiq bertanding di situ lawan orang UMNO, saya ada data-datanya, maka kursi ini tergugat So Syed Saddiq jangan overconfident sangat di sini. So sebab itu saya ingat Syed Saddiq pun buat kerja keras bagi komputer dan sebagainya, sebab dia pun tahu kursinya tergugat. So sekarang scoreboard dia macam mana? So scoreboard dia begini. So kita di pihak kita ada 82 sokongan stabil, mereka ada 80 balance, dan kita ada lebih banyak kursi tergugat sebenarnya. 31 kursi tergugat, kursi lompat, dan mereka ada 16 dan 50. Warisan ni saya letak 50-50 sebab dinamik di Sabah ni lain sikit, dia berbeza. So Syafi'i could go either way. So 50-50 di kawasan ini. Kita mungkin boleh ambil, dia pun kursi dia, kita pun boleh ambil kursi ni. So 50-50 di sini. Tapi apa-apa pun kita lihat, kalau kita nak lihat ini adalah kedudukan kursi menjelang PRU 15. So ada 47 battleground ataupun medan tempur
yang mana kursi-kursi ni tergugat, dan yang mana siapa menang 47 kursi ni, mereka akan membentuk kerajaan, tuan-tuan. 47 saja kita tengok. So who wins this 47? Sebab fixed deposit kita ada macam itu. Dulu kawasan BN macam itulah. Kita boleh ni. Saya tak rasa BN dulu paling teruk pun 54 kursi, saya tak rasa dia boleh kalah lagi. Bukanlah saya overconfident, tapi kena tengok realiti lah ya. Dulu masa kita kena fitnah pun kita dapat 54 kursi. So sekarang ini 47 battleground medan tempur ni kita tengok. So siapa yang menang ini akan membentuk kerajaan. So sebelum kita pergi kursi pembangkang 16 ni, kita tengok kita punya kursi dalam kerajaan ini. Sama ada dia orang kata dia dah boleh dapat 2/3 majoriti lah, dia boleh dapat membentuk kerajaan lah, apalah ya. Macam saya cakap tadi, kita tengok ini kursi yang kita kena tengok dulu, 31 kursi ni. Sama ada mereka boleh menang ke tidak. So ini adalah 31 kursi itu. 6 original di Pagoh, Tambun, Titiwangsa, Alor Gajah, Sungai Besar dan Kuala Pilah. Dan kursi UMNO Lompat di Masjid Tanah, Jeli, Tanah Merah, Sabak Bernam, Tasik Gelugor, Larut, Bagan Serai, Bukit Gantang, Hulu Terengganu, Mersing. Dan ini di Semenanjung ada 10 kursi. Di Sabah ada 5 kursi, Kudat, Beaufort, Sepitang, Beluran dan Libaran. Dan kursi geng Azmin yang lompat ni PKR ada 10, Gombak, Ampang, Indrama Kota, Nibong Tebal, Bandar Tun Razak, Segamat, Batu Pahat, dan 3 di Sabah Sarawak, Ranau, Puncak Borneo dan Saratu. So kita tengok satu-satu sini